A2. Jika dasar rasionalisasi subsidi ini diteruskan secara berperingkat-peringkat, di mana hutang akan dapat dikuncupkan, sehandainya penarafan dapat dinaikkan, pastinya kos pinjaman dapat dikurangkan dan keyakinan dunia terhadap kita dapat ditingkatkan. Dengan ini mampu memajukan ekonomi negara. Ringkasnya, kesemua usaha-usaha ini, termasuk rasionalisasi subsidi dan sebagainya, adalah merupakan inisiatif konsolidasi fiskal yang perlu kerajaan lakukan demi untuk memperteguh ketahanan ekonomi negara. Sebagai analogi yang mudah, jika kita makan ubat antibiotik, kita perlu mengambilnya mengikut jadual dan sampai habis. Barulah kita akan sembuh sepenuhnya. Saudara dan saudari, demi mewajah masa depan, kepimpinan UMNO bukan sahaja komited, malah percaya hanyalah dengan melakukan transformasi, kita akan terus relevan dan menjadi peneraju pada hala tuju negara. Dalam hal ini, Perdana Menteri Britain David Cameron semasa sidang akhbar bersama pada April 2012 telah memuji kesungguhan dan keazaman kita dalam melakukan transformasi politik dan negara. Lantaran diingatkan bahawa transformasi UMNO tidak akan berjaya sekiranya idea dan perubahan hanya digenggam di peringkat atasan sahaja. Transformasi ini mestilah didakap erat oleh setiap ahli UMNO. Saya yakin dengan usaha bersungguh dan pembuktian ini, UMNO sedang menjalankan sebuah transformasi yang sebenar secara inklusif. Pastinya dengan nawaitu yang betul, kita akan menerima sokongan dan dukungan daripada rakyat. Sebab itulah antara lain, kita melantik ahli-ahli tambahan sebagai ahli majlis tertinggi UMNO yang mewakili generasi muda, ahli-ahli cerdik pandai, golongan agamawan dan para teknokrat. Pucuk pangkalnya, setiap ahli UMNO adalah ejen transformasi yang mencerminkan hala tuju baru siasat politik negara. Makanya, UMNO terus memperkokoh kuda-kuda dan memperkemas kisi-kisi untuk menonggak Barisan Nasional dan Negara supaya kita bukan sahaja boleh terus mentadbir 5 tahun akan datang, malah mudah-mudahan akan terus menjadi juara bagi tempoh 50 malah 100 tahun akan datang. Saudara dan saudari, justru kita tidak boleh lalai. Kita tak boleh leka. Kita perlu mempersiap dan memperkokohkan parti kita. Walaupun kita telah menawan semula negeri Kedah, Waimah kita telah mengukuhkan kembali kedudukan kita di Perak, ternyata masih banyak lagi usaha, masih banyak lagi kerja yang belum selesai. Kita tidak akan sekali-kali duduk berpeluk tubuh dan lemah bersimpuh. Sebaliknya, di perhimpunan ini, kita akan memperbaharui tekad dan menggagas semula formula kejayaan berteraskan 5 pengisian transformasi. Saudara dan saudari, pengisian transformasi UMNO yang pertama, memperteguh ekonomi Melayu dan Bumiputera. Seperti semua maklum, populasi Melayu dan Bumiputera Islam dan bukan Islam di Malaysia adalah sebanyak 67.9%, melebihi 2/3 jumlah keseluruhan rakyat Malaysia. Sebagai kaum majoriti, agenda pemerkasaan ekonomi Melayu dan Bumiputera sewajibnya menjadi teras agenda nasional. Apa guna jika negara kita maju, tetapi rakyat majoritinya terpinggir dan tidak terbela? Kendati itulah, sejak merdeka, Kerajaan Barisan Nasional yang diungguli UMNO telah mewujudkan pelbagai instrumen bagi memastikan kedudukan ekonomi orang-orang Melayu terus berkembang dan dipelihara. Lantas menjelang negara maju kelak, kita hendak melihat orang Melayu dan Bumiputera
mencapai tahap kemajuan yang standing dengan orang lain tanpa meminggirkan pembelaan terhadap mana-mana golongan. Atas semangat itulah, saya telah mengumumkan penubuhan Majlis Ekonomi Bumiputera atau MEB. Ia akan bersidang sebulan sekali atau jika ada keperluan lebih daripada itu, dengan menjemput badan-badan atau agensi Melayu Bumiputera yang berkaitan. Saya juga telah mengumumkan penambahbaikan teraju, mewujudkan skim permulaan entrepreneur baru Bumiputera atau Superb, menubuhkan dana pendidikan MARA dan kerajaan pada nisbah 1:1 yang menjumlah 1 bilion ringgit, serta skim amanah saham Bumiputera 2 atau ASB 2 sebanyak 10 bilion unit. Pokoknya, selagi ada bulan dan bintang, selagi hayat dikandung badan, bab kata orang Sabah, agenda pemerkasaan Melayu Bumiputera tetap akan kita perjuangkan. Saudara dan saudari, pengisian transformasi UMNO yang kedua, mempertegak maqasid syariah. Dari dulu, UMNO tidak pernah berhenti memperjuangkan ketertinggian Islam dan syiarnya. Kita berpegang kepada prinsip maqasid syariah yang membela dan memelihara 5 tunjang utama, yakni agama, nyawa, akal, harta dan keturunan. Di Malaysia, Islam bukan saja termaktub sebagai agama persekutuan dalam perlembagaan yang merupakan undang-undang tertinggi negara, tetapi juga pengamalannya bersifat meluas, merangkumi bukan saja bidang ibadah, tetapi juga mudakahah, muamalah dan jinayah. Dalam konteks yang sama juga, umat Islam dan Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan ahli sunnah wal jamaah dan dari segi akidah, syariah dan kepribadian. Dengan demikian, penyebaran apa-apa ajaran yang lain daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah adalah dilarang. Bercakap tentang Islam lagi, selama puluhan tahun di bawah pimpinan UMNO, Malaysia telah menjadi enabler atau pemboleh kepada syiar amalannya. Dari sudut iktisas, industri kewangan Islam di Malaysia telah mencapai pembangunan yang mantap dan progresif. Purata kadar pertumbuhan adalah 17% untuk tempoh 2002 sehingga 2012. Dengan pasaran aset perbankan Islam kini mencapai 24%. Dari segi aset pula, 24 institusi kewangan Islam berada dalam kelompok 100 yang terbesar di dunia. Sektor ini yang akan menyumbang kepada pertambahan pendapatan negara kasar sebanyak 7.2 bilion ringgit dan hampir 12,000 peluang pekerjaan menjelang tahun 2020. Malaysia juga menerajui sukuk global dengan jumlah terkumpul mewakili 60%, yakni 492 bilion ringgit. Berkaitan itu, sekarang ini kita dapati gelombang di mana orang-orang muda dekat kepada agama. Ia juga berlaku kepada orang-orang yang dah pencen, yang berjinak-jinak dengan surau dan masjid. Justru ahli-ahli UMNO rajin-rajinlah mendekati golongan ini. Eloklah juga ramai-ramai memakmurkan masjid dan surau. Jadi di sini kita ingin bertanya, selama ini siapa yang memperjuangkan kemuliaan agama Islam di negara ini? UMNO atau PAS? Siapa pihak mana yang berjasa menubuhkan universiti dan institusi pendidikan Islam? UMNO atau PAS? Tidak lain dan tidak bukan, selagi hayat dikandung jasad, bercerai nyawa dari badan, Islam akan terus UMNO junjung. Saudara dan saudari, pengisian transformasi UMNO yang ketiga memperkokoh pekaderan parti. Dalam memperkatakan hal ini,
UMNO terus sentiasa beringat-ingat. Kita bina negara ini untuk siapa? Tentunya bukan sahaja untuk kita, tetapi untuk generasi hari muka. Kita bina dan jaga parti untuk siapa? Tentunya untuk ditinggalkan kepada pewaris, kepada para pelapis, menyedari hakikat bahawa untuk melahirkan pemimpin masa depan mengambil tempoh yang lama. Maka parti UMNO perlu mengkader ahli-ahli baru dan orang-orang muda supaya parti UMNO menjadi sebuah parti yang lestari sampai bila-bila. Parti juga perlu diperkokoh dengan mendoktrinkan jati diri UMNO kepada para ahli agar budaya kepartian berakar umbi, terpatri dan tersemat kukuh dalam sanubari semua sebagai landasan perjuangan. Dalam konteks UMNO, program perkaderan hendaklah merangkumi aspek-aspek seperti kreativiti, kemahiran-kemahiran insaniah, budaya berfikir tinggi serta memahirkan mereka dengan menggunakan teknologi terkini untuk memudahkan penyampaian dasar-dasar parti dan kerajaan supaya diterima oleh rakyat serta responsif di dalam menyelami dan menyelesaikan masalah akar umbi. Memenuhi prinsip usul fiqh yang menyebut disiplin sebagai jalan tarbiyah dalam kepimpinan. Program perkaderan terutama kepada generasi muda bagi menghadapi pilihan yang akan datang tidak boleh ditangguh-tangguh lagi. Ini supaya UMNO dapat melahirkan pemimpin yang komited, gigih serta istiqamah dalam perjuangan. Saudara-saudari, pengisian transformasi UMNO keempat mempersiaga jentera transformatif adalah menjadi lumrah dalam setiap organisasi yang berjaya. Di belakangnya wujud jentera yang dikemudi oleh ahli yang penuh dedikasi, komited dan kental dalam membawa aspirasi dan obor perjuangan. Jika kuat jentera, maka gagahlah organisasi tersebut. Jika lemah, maka tidak bermayalah parti. Misalnya, dalam peperangan, jentera umpama bala tentera yang akan mempertahankan kubu dan bertanggungjawab menyerang pihak lawan serta merintis jalan ke hadapan. Dalam hal ini, UMNO harus sedar bahawa dunia maya atau internet adalah neutral. Barang siapa yang berupaya mengisi dan menguasai ruang-ruang baru ini, maka merekalah yang akan berjaya. Kita perlu berwaspada bahawa penggunaan teknologi terkini menjadi saluran utama dalam penyebaran maklumat dan pengetahuan. Mutakhir ini, smartphone, atau telefon pintar menjadi alat yang mempengaruhi minda dan nilai terutamanya generasi muda. Malah saya percaya telefon pintar inilah yang ada seperti mana dalam tangan saya akan menjadi antara instrumen paling penting dalam menentukan kalah menang pilihan raya yang akan datang. Oleh yang demikian, kita tidak boleh ketinggalan dan membiarkan pembangkang berwenang-wenang. UMNO mesti menjuarai teknologi makluman. Saya dimaklumkan pengguna Facebook di Malaysia sahaja mencecah 14 juta akaun, manakala penggunaan telefon bimbit pula mencecah 146% daripada bilangan penduduk Malaysia pada tahun 2013. Justru, jentera transformatif UMNO hendaklah menguasai medium baru ini bagi menyampaikan risalah-risalah UMNO, mempertahankan dasar-dasar parti dan kerajaan. Segala tuduhan nista yang pembangkang lemparkan, suka atau tidak, kita tidak boleh tidak menjadi pelaku utama kepada teknologi ini. Ingatlah
Ingatlah, hakikatnya dalam dunia politik selalunya Melaka